wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah hari ini saya akan terus mengupas berkenaan dengan isu-isu semasa, memandangkan talian internet di kawasan pejabat saya ini tidak berapa baik untuk hari ini, maka saya akan rekod balik kupasan yang saya buat sebentar tadi di Facebook. Cuma untuk rakaman ini kita akan letak di YouTube supaya memudahkan carian pada masa-masa akan datang. Untuk hari ini, saya tahu kalau nak cerita suasana politik memang hangat, memang panas. Tapi pada masa yang sama, saya rasa ada kepentingan supaya isu-isu yang berkaitan dengan rakyat kebanyakan ini dikupas dan dibincangkan dengan meluas. Jadi untuk itu, hari ini saya akan mengupas mengenai status sebenar skim pembiayaan mikrokredit untuk peniaga-peniaga kecil yang dilihat tidak beberapa jujur bagi pandangan saya, dan skim-skim lain di bawah pakej prihatin dan penjana. Baik, merujuk kepada laporan laksana yang dibentangkan sendiri oleh Datuk Seri Tengku Zafrul, iaitu Yang Berhormat Menteri Kewangan pada minggu lepas, kalau diteliti secara mendalam apa yang dibentangkan oleh beliau, data yang dibentangkan menunjukkan sebanyak 341.9 juta ringgit peruntukan telah diluluskan bawah skim mikrokredit, yang mana dikelolakan oleh dua institusi, iaitu pertama melalui skim kredit mikro yang dikelolakan oleh Bank Simpanan Nasional ataupun BSN, yang telah meluluskan 190.9 juta ringgit kepada 5,222 perusahaan kecil sederhana ataupun PKS, dan juga sebanyak 151 juta ringgit yang telah diluluskan kepada 19,382 PKS yang memohon melalui Tekun Nasional. Angka tersebut nampak cantik, tapi apabila diteliti memang saya sering mendapat keluhan ataupun rungutan daripada ramai peniaga-peniaga kecil mengenai permohonan mereka yang katanya masih diproses. Jadi salah satu aduan itu bila dah terima banyak, ada seorang pengadu yang datang ke Pusat Khidmat Parlimen Johor Bahru minggu lepas, tak silap saya sekitar hari Khamis, yang mana beliau memaklumkan akibat menunggu begitu lama proses permohonan ini menyebabkan beliau terpaksa memilih jalan yang agak memudaratkan, iaitu meminjam daripada peminjam wang tidak berlesen ataupun ALOG, kerana permohonan beliau masih tak lulus-lulus. Jadi ini adalah kisah benar. Kalau mereka yang masih belum menonton video tersebut, boleh saksikan di channel YouTube saya, iaitu mengenai kisah benar yang terpaksa berhutang ataupun minjam daripada ALOG. Jadi bila kes tersebut, biasanya saya nak kena semak faktanya. Jadi saya telah berhubung dengan kawan dalam bank tersebut, jadi itu sumber tidak rasmi, dan juga pada masa yang sama saya juga meneliti pengumuman-pengumuman yang dibuat oleh kerajaan bagi memahami apa sebenarnya yang berlaku dari segi peringkat pelaksanaan. Sebab pertama yang kena faham, Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahyudin Rassin telah membuat pengumuman pada 6 April 2020. Nak kira pengumuman Perdana Menteri ni banyak, walaupun dicuba gambarkan tidak berpolitik dan sebagainya, tapi janji ini dibuat pada 6 April. Termasuklah isu yang tengah panas sekarang ini, isu diskaun TNB. Ramai yang merungut bil naik dan sebagainya, sedangkan diskaun yang dijanjikan ketika itu 50%,
tapi ramai sebenarnya yang tidak layak. Ada dia punya klausa dia. Tapi dalam isu ini, skim mikrokredit sebanyak 500 juta ringgit telah diumumkan kepada BSN, manakala 200 juta ringgit telah diumumkan kepada Tekun Nasional, iaitu 6 April. Baik. Kalau kita teliti keadaan sebenar, daripada jumlah awal yang saya sebut tadi, kalau yang mana terlepas tadi, 190.9 juta ringgit telah diluluskan kepada BSN ataupun BSN telah luluskan, dan 151 juta ringgit telah diluluskan oleh Tekun. Ini menunjukkan bahawa daripada jumlah 500 juta dan 200 juta, skim mikrokredit BSN ini hanya telah meluluskan sebanyak 38.2% daripada peruntukan yang diberikan. Manakala Tekun Nasional telah meluluskan hampir 75.5%. Apa maksudnya? Kalau dari segi bacaan secara kasar, orang akan kata, tak ramai yang mohon dengan BSN. Sebab kelulusannya hanya 38.2%. Itu gambaran yang mungkin cuba digambarkan. Tetapi, yang mana saya akan jelaskan kemudian, sebenarnya ramai yang mohon. Jadi, kalau perkara kedua, jika dibandingkan dengan Tekun Nasional sekalipun, kelulusannya separuh, iaitu lebih perlahan berbanding dengan skim Tekun Nasional ni, BSN dan juga mikrokredit di bawah kelolaan bank simpanan. Jadi apa yang berlaku ini? Adakah kerajaan sebenarnya mengambil maklum terhadap kelemahan ini? Adakah mereka tahu ataupun buat tak tahu, ataupun apa yang berlaku sebenarnya? Kedua, kalau diteliti daripada dokumen yang dibentangkan sendiri sebelum ini, kalau kita tengok ada satu yang dipanggil sebagai Piagam BSN Mikro, ataupun secara ringkas ni saya rasa inilah soal jawab FAQ bagi pertanyaan mengenai skim mikrokredit ini. Kalau lihat biasalah tanya apa yang diperlukan dan sebagainya. Kalau kita teliti poin nombor 9, berapa lamakah tempoh yang diambil untuk kelulusan permohonan, yang ini yang dijanjikan sebelum ini, iaitu permohonan akan diluluskan 6 hari bekerja selepas borang permohonan dan dokumen sokongan yang lengkap diterima. Dia kata 6 hari. Tetapi berdasarkan apa yang berlaku, seperti mana yang saya kongsikan mengenai usahawan yang datang mengadu ke pejabat saya, bila saya semak sendiri dengan pihak sumber tidak rasmi, sumber telah mengesahkan bahawa permohonan beliau ini telah masuk hampir 2 bulan. Namun sehingga kini masih di peringkat pemprosesan. Bila disebut masih diproses ini, adakah permohonan itu sedang menunggu dokumen yang tidak lengkap, ataupun sebenarnya masih langsung tak disemak lagi, maka diletakkan sebagai masih diproses. Sedangkan dulu bila diumumkan awal-awal janji 6 hari, tapi banyak kes yang sebenarnya tunggu berbulan-bulan, masih tidak ada kabar berita. Jadi yang ini kena teliti lebih mendalam. Yang ketiga, yang mana saya kupas sebelum ini, kalau diteliti dengan statistik yang dibekalkan, kalau kawan-kawan perasan, yang ditulis itu jumlah pinjaman diluluskan. Persoalannya, apabila kita sebut diluluskan, adakah bermaksud pemohon ataupun permohonan telah menerima pembiayaan tersebut? Ini bukan bantuan duit buta-buta. Ini adalah pembiayaan. Mereka terpaksa bayar balik. Tapi bila jumlah pinjaman ini kata telah diluluskan, adakah permohonan ataupun pemohon itu dah terima wang tersebut? Sebab kekhawatiran saya mengenai dengan
peniaga-peniaga kecil ini, kita tahu aliran tunai mereka ini tidak besar. Bila berlaku kelewatan, janji 6 hari tapi dah berbulan-bulan tak tahu apa status permohonan, kita risau peniaga-peniaga kecil ini tidak mampu menampung kos operasi dalam keadaan kegiatan ekonomi itu belum pulih sepenuhnya. Baik. Persoalan yang timbul seterusnya, kalau kita lihat dari segi, kalau tengok poin saya pertama tadi, dia kata berapa ribu tadi telah diproses 5,000 lebih. Tapi sebenarnya yang saya difahamkan, sumber tidak rasmi memaklumkan terdapat hampir 13,000 permohonan di negeri Johor sahaja masih dalam proses. Jadi yang ini kalau kita buat congakkan lah, kalau kita tengok daripada segi jumlah permohonan dengan yang diluluskan, sebenarnya skim ini membolehkan permohonan pinjaman itu sebanyak RM75,000. Itu maksimum. Tapi kalau kita buat congakkan, katakanlah average ataupun purata yang mendapat layak menerima permohonan ini adalah mungkin maksimum dia RM50,000. Maksudnya lebih kurang RM10,000 PKS sahaja yang layak. Sedangkan yang kat Johor sahaja ni RM13,000, tak termasuk di Malaysia ini. Yang ini sebab itu kerajaan kena berlaku lebih jujur. Kongsikan berapa ramai sebenarnya yang membuat permohonan ni supaya kita tahu angka yang diwawarkan itu mencukupi ataupun jumlah pembiayaan itu mampu menampung dari segi permohonan ini. Malah yang kita menjadi muskil ataupun menjadi tanda tanya ramai pihak, iaitu permohonan ini dihentikan secara tiba-tiba pada 22 Mei yang lepas. Adakah kerana jumlah permohonan itu terlalu ramai, maka skim ini dihentikan secara tiba-tiba mendadak? Manakala notis terbaru memaklumkan permohonan yang berjaya sebenarnya akan diumumkan secara berperingkat sehingga 30 Jun 2020. Jadi saya khawatir selepas 2 bulan, yang proses hanya sekitar tadi 38.2%, dan sekarang ni mereka hanya tinggal 2 minggu. Adakah baki 62% itu dapat diproses dalam tempoh 2 minggu? Jadi yang ini menimbulkan persoalan, dan apabila yang saya umumkan 13,000 di Johor ini yang masih dalam proses, dan itu pun telah ditutup secara mengejut pada 22 Mei. Kita tak ambil kira mereka yang sebenarnya bukan hanya ditolak tapi tak boleh nak mohon lagi. Jadi kita tak ada data mereka yang sebenarnya terkesan teruk, PKS yang terkesan teruk, nak masuk permohonan tapi tak dapat. Jadi sebab itu yang saya bangkitkan hari ini supaya kerajaan berlaku lebih terperinci, lebih jujur, lebih telus dalam soal membantu peniaga-peniaga kecil ini. Kerana saya difahamkan juga, yang ini sebelum ini saya telah bahaskan, saya telah bincangkan. Ada aduan di kalangan majikan mengenai skim subsidi upah yang mana permohonan itu sama ada diproses ataupun katalah lulus tapi masih belum terima. Jadi walaupun kerajaan dah wawarkan, dia kata sebut setakat ini bahasa dia lulus, iaitu sebanyak 4 bilion telah diluluskan. Persoalannya sebanyak mana ataupun berapa ramai yang telah diterima permohonan tersebut, dan daripada yang telah lulus ini, berapa banyak peruntukan yang sebenarnya telah disalurkan kepada majikan untuk manfaat pekerja. Sebab itu dalam isu ini saya merasakan ada keperluan diberi perhatian dan juga dibincangkan secara lebih mendalam, kerana pengumuman yang dibuat itu tidak menggambarkan keadaan sebenar di bawah ini. Sebab kita tidak mahu dalam keadaan peniaga-peniaga kecil ini semakin tersepit dan apa yang dijanjikan itu tidak berlaku. Ini menyebabkan mungkin mereka terpaksa memilih jalan yang tidak
baik kepada ekonomi, sama ada secara menutup perniagaan mereka ataupun terpaksa membuang pekerja dan sebagainya. Sebelum saya akhiri siaran ulangan ini, saya ada terima sumbangan daripada seorang pengikut di Facebook, popcorn. Diberi popcorn yang namanya Caution Popcorn Johor, CAUTION Popcorn Johor, IKS kecil. Mereka yang berminat boleh tengok Instagram mereka, boleh order secara online. Yang mana mungkin secara tidak langsung dia tahu suasana politik ini masih tidak menentu. Ini ada 1 kg popcorn ini, memang saya tak tahu sama ada popcorn habis dulu ataupun suasana politik yang tidak menentu ini akan selesai. Apa pun, hasrat saya supaya mereka di luar sana mendapat pembelaan yang sewajarnya dan perlu diberi perhatian mengenai keadaan ekonomi rakyat yang sebenarnya semakin tertekan, semakin buntu. Semoga ada jalan keluar kepada peniaga-peniaga tersebut. Jadi sekian kepada mereka yang belum subscribe kepada channel YouTube saya, tolong subscribe. Dan selepas ini, kalau keadaan internet memang perlahan macam ini, saya akan upload di channel YouTube. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.